Hello, hi. Okay, ada sesiapa yang saya sebenarnya baru start. Okay, jadinya saya nak test dulu. Okay, sama ada anda boleh dengar suara saya atau tidak. Okay, hi, siapa yang baru join, terima kasih. Okay, saya nak test dulu. Saya nak tengok sama ada video okay ataupun visual okay. Siapa yang masih join sini boleh komen tak kalau visual okay dan anda boleh dengar suara saya. Hi Nicole, please come in, please join us. Thank you so much. Siapa yang sudi like. Okay, siapa yang boleh tolong komen untuk saya check visual dan juga saya check audio saya. Adakah anda boleh dengar saya punya suara? Okay, sebab kalau mereka yang nak tahu pasal live ni ialah untuk mereka yang nak bertanya pasal TikTok Shop. Okey, kebanyakannya untuk seller lah. Okey, kalau anda bukan seller tapi anda nak tahu mengenai TikTok Shop, dipersilakan. Lah, okey. Siapa yang baru join boleh komen untuk saya check kalau anda boleh dengar suara saya. Okey, dan boleh tahu dan nak tahu apanya live ni. Okey. Live ini berkenaan dengan TikTok Shop seller, untuk seller-seller yang ada masalah, yang nak bertanya. Okey, anda boleh join live ini. Okey, terima kasih siapa-siapa yang sudi join, siapa yang bagi like pun saya sangat menghargainya. Okey, boleh tolong check tak? Boleh tolong check tak kalau saya punya audio semua okey? Audio semua okey. Boleh Okey. Okey, terima kasih. Thank you. Anyway, macam yang saya cakap tadi, okey, sesiapa yang ada okey, saya nak share sekejap. Okey, kawan-kawan yang ada kawan-kawan seller, okey. Alright. Okay, it's 2 o'clock. Okay. Dah pukul 2. Alright. Jadinya kita nak start dengan TikTok Shop. Okay. Anda boleh bertanya. Okay, ini melalui ini ada live saya. Okay. Saya ialah Izzah Yasan, e-commerce strategist. Okey, sedikit pengenalan mengenai diri saya. Okey, kalau anda berminat nak mengetahui pasal TikTok Shop, okey, anda boleh klik dekat profil saya dan anda boleh lihat. Okey, anda boleh lihat apa konten yang pernah saya share. Kebanyakannya mengenai TikTok Shop. Kalau anda ada permasalahan mengenai TikTok Shop ataupun TikTok Affiliate, anda anytime anda boleh drop komen. Okey, boleh follow saya untuk mengikuti tips dan tricks yang saya share mengenai TikTok Shop. Saya sendiri adalah TikTok Shop seller. Okey, saya ada kedai, 2 kedai di TikTok Shop. Ya, Alhamdulillah, kedua-duanya anyway, yang satu saya buka bulan 4 tahun ni, yang lagi satu just recently dalam bulan lepas. Okay, Alhamdulillah dah ada sales sebab saya sendiri ikut apa tips dan tricks yang saya dah buat. Okay, baiklah, ada sesiapa dari sini yang saya punya viewer kat sini adalah TikTok Shop seller. Okey, anda boleh tekan like ataupun anda boleh komen ya atau saya. Okey, untuk saya tengok dan saya bantu anda. Kalau anda ada permasalahan mengenai TikTok Shop, anytime boleh type komen, saya akan bantu anda jawab. Okey. Sebagai TikTok Shop seller, okey, saya banyak bermain dengan konten. Okey, itu realiti di TikTok.
untuk anda lebih banyak membuat jualan, okay, anda perlu buat konten. Tetapi persoalannya, macam mana nak buat konten yang berkualiti supaya TikTok boleh bantu buat ataupun boleh bantu push anda punya konten ke kolam ataupun FYP. Okey, biasanya daripada situ kita akan dapat sales. Okey, jangan risau, saya akan share tips dan tricks. Kalau ada masa, anda boleh take note tips dan tricks ini. Okey, untuk anda apply dan untuk anda praktis supaya anda nampak hasilnya. Tapi ingat, okey, bila bercakap pasal praktis, sebenarnya anda tak boleh buat sekali. Sekali tak jadi, malas lah, down lah. Okey, sebagai seller, tak semestinya di TikTok. Sebagai seller, okey, peniaga, anda haruslah mempunyai mentaliti untuk sentiasa mencuba. Okey, selalu mencuba supaya apa yang anda buat tu akan nampak hasilnya. Dan ingat, okey, setiap hasil tu tak datang terus. Okey, kalau anda bekerja pun, saya bercakap lah gaji dapat bila? Adakah anda kerja hari ni dapat gaji? Kecuali kalau anda bekerja mengikut gaji harian lah. Okey, sekiranya anda bekerja mengikut gaji bulanan. Okey, anda kerja 5 hari 1 minggu. Anda perlu siapkan lebih kurang 4 minggu untuk dapatkan gaji. Begitu juga anda sebagai seller. Begitu juga anda kalau nak grow ataupun nak push diri anda di dalam TikTok. Okey, segala tips dan trik anda perlu buat konsisten. Kalau tak dapat hari-hari, at least seminggu 2 kali. Contoh, okey, bila bercakap pasal konten tadi, okey, antara tips yang saya rasa paling basic, okey, di TikTok ialah tentang diri anda sendiri. Okey, anda nak menjual, anda seller. Sebagai contoh, okey, saya bagi contoh. Anda nak jual pen. Okey, bagaimana anda boleh membezakan pen yang anda jual dengan seller-seller lain di luar? Apa kebaikan pen ini yang anda boleh, ini contoh lah, ini memang pen yang dah terkenal, tapi katakanlah anda keluarkan satu pen dan anda nak jual pen ini, okey, apa kelebihannya? Okey, di TikTok, okey, algoritma TikTok dia mudah saja sebenarnya. TikTok, kalau social media lain dia perlukan followers ataupun friends, okey, ataupun orang cakap orang yang anda kenal, orang yang anda accept. Tapi TikTok tidak, dia random. Bukan random lah, saya boleh cakap orang lain yang kita tak kenal dan orang tu pun tak kenal kita. Akan tetapi, sekiranya anda berjaya memberitahu yang pen biru ini kenapa dia lebih bagus daripada pen lain, mungkin sebab dia dakwat basah, mudah kering dan tak comot. Okey, anda perlu buat demonstration. Okey, ini bermaksud konten anda, salah satu konten yang anda boleh ketengahkan sebagai salah satu konten menjual. Okey, tapi kalau ikutkan sebenarnya kita tak boleh hard selling, tapi saya boleh cakap sebagai seller kita nak menjual, betul, kita nak conversion, kita nak video, setiap video yang kita hasilkan tu kena ada convert kepada sales. Okey, hai, terima kasih siapa yang baru join. Okey, kalau anda sebagai seller dan anda nak cari idea untuk buat konten, okey, ini tempatnya. Okey, saya bercakap pasal jual pen. Okey, anda tahu dan anda tahu produk anda ialah pen ini, dia punya dakwat cepat, kering dan tak comot. Apa yang anda perlu buat? Demonstrasi, buat video ataupun buat testing yang mengatakan anda ataupun pen anda ni cepat, kering dan tak comot. Satu kali testing tak berjaya, tak apa, buat lagi sampai satu tahap, okey, orang akan nampak. Sebab kena fikir macam ni, okey, setiap kali anda post video, okey, setiap kali anda post video, biasanya TikTok dia akan hantar ke satu grup yang kecil. Kalau grup tu ialah audience anda, dia akan like, yang dia akan betul-betul tengok video sampai habis, and then dekat situ TikTok akan push
ke FYP atau kolam yang lebih besar. Akan tetapi sekiranya masa first time TikTok distribute kepada audience yang mungkin tidak berminat dengan produk anda, kemungkinan besar tak masuk FYP. Okey, tapi jangan risau, setiap kali TikTok akan hantar video anda, setiap kali tu mungkin ada orang ataupun audience yang kena dengan produk anda. That's why kita kena selalu upload video. Dan yang penting sekali, sebagai seller, anda punya konten mestilah original. Okey, bermaksud konten anda sendiri. Walaupun short video setakat saat, okey, anda perlu buat, okey, setakat 15 saat, setakat tips. Okey, hari ni saya buat contoh pen sajalah okey. Hari ni cara nak menulis Jawi dengan betul menggunakan pen ini. See, apa tips dan tricks biasanya orang akan suka. Okey, di TikTok orang tak cari hard selling, diskaun berapa, tak. Mereka bukan cari macam tu. Sebagai seller, konten yang anda hasilkan perlulah sesuatu yang bermanfaat. Macam saya cakap tadi, contoh pen ini. Okey, pen ini tak comot dan dia punya dakwat mudah kering. Okey, demonstrasi. And then anda mungkin boleh bantu audience ataupun bantu orang-orang di TikTok bagi tahu yang okey, pen anda boleh sesuai untuk menulis Jawi ataupun sesuai untuk anak-anak di sekolah, disebabkan dia tak comot dan tak akan rosakkan baju sekolah. Okey, itu salah satu contoh. Okey, point dia again, anda kenal sendiri produk anda dan anda tahu macam mana nak bagi tahu kebaikan produk anda melalui video. Biasanya, okey, yang saya suka tengok, okey, tips dan tricks. Okey, hai, terima kasih siapa yang sudi follow saya. Terima kasih siapa yang sudi join. Kalau rasa sesi ni bermanfaat, anda boleh like dan komen. Kalau tak faham, anda boleh komen dan bagi tahu apa masalah. Okay, saya baru saja bagi tips sebagai seller macam mana anda nak menghasilkan konten yang berkualiti. Okey, anda kena tahu barang apa yang anda jual dan apa manfaat barang anda itu. Okey, hari ni kita bagi contoh pen sebab mudah. Okey, walaupun pen ni ramai orang jual, tapi kadang-kadang terima kasih Akmal Syam. Okey, anda sangat baik, anda dah like. Siapa yang like tu pun thank you so much. Kalau ada masa, tolong follow. Dekat dalam TikTok saya banyak share tips dan trik mengenai TikTok Shop. Baiklah, kita bercerita pasal konten. Okey, konten yang mesti bermanfaat. That's why lagi satu, kena selalu buat konten dan konten tu mestilah original. Okey, original ni biasanya kalau boleh tunjuklah muka anda ni. Sebab apa? Ada tak muka orang yang sama macam saya? Mungkin hampir sama, tapi sama tapi tak serupa. Okey, terima kasih siapa yang sudi join, siapa yang follow, terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau anda seller, anda boleh komen. Okey, ataupun anda ada persoalan mengenai TikTok Shop. Okey, boleh tanya saja. Tapi sekarang saya bercerita macam mana anda nak dapatkan ataupun nak buat konten yang berkualiti. Okey, ingat poin dia yang pertama, anda kena bercerita tentang kebaikan produk anda. Apa yang membezakan anda dengan orang lain atau seller lain. Yang kedua, kena pastikan konten tu selalu di-upload kepada TikTok. Ingat ya, saya cakap tadi. Terima kasih Eddie sudi join. Okey, kalau boleh, kalau rasa okey, boleh follow saya. Okey, kalau anda rasa okey, okey, tadi saya cakap pasal apa? Okey, kenapa kena kerap posting konten. Pertama, anda kena ingat, okey, dalam TikTok ni ada berjuta-juta orang, berjuta-juta user. Okey, dan kadang-kadang orang tu mungkin tak kena dengan produk kita. Dia tak nak cari pen, so dia akan scroll laju-laju. Okey, mungkin kebetulan ini time nak buka sekolah, ada parents yang nak cari
pen. So bila dia tengok anda punya video dan dia start tengok. Bila start tengok tu kita katakan dia watch time. Okey, masa menonton. Okey, bila masa menonton tu lebih daripada 8 second, TikTok akan detect, oh awak punya video ni menarik, dan TikTok kata ini masanya untuk kita hantar video ni ke kolam yang lebih besar, iaitu FYP. Okey, baiklah. Dan lagi satu, okey, bila dah FYP tu, okey, kemungkinan besar kadang-kadang tak convert juga kepada sales. Jangan risau. Jangan risau. Jangan rasa down kalau anda nampak anda punya video FYP tapi tak convert kepada sales. Jangan risau. Jangan risau sebab apa? Kemungkinan besar orang masih follow anda dan kemungkinan besar traffic masuk ke dalam kedai. Okey, itu yang kita nak. Traffic masuk ke kedai di mana? Okey, di mana kadang-kadang mungkin dia tak beli barang dekat video tu. Mungkin dia beli, okay, saya tunjuk kalau anda penjual stationery, mungkin dia nak cari marker merah. Okey. So jangan rasa macam down kalau tak ada sales. Okey, kalau video FYP tak convert sales, okey, don't ever think about giving up. Okey, sebab sebagai seller, okey, anda perlu tahu setiap benda ataupun anda kena tahu yang there is nothing perfection, okey, dan anda kena tahu bahawa kesemuanya perlulah dipraktis. Okey. Hai, terima kasih siapa yang sudi join. Kalau boleh tolong like. Kalau anda rasa live ini bermanfaat, anda boleh share. Okey, siapa yang ada kawan sebagai seller, anda boleh minta mereka join saya punya live untuk saya kongsi. Okey, ini pengalaman saya sendiri sebagai seller. Okey, sebelum saya share tips yang lain, just nak share lah. Okey, sebenarnya saya masih bekerja. Sebenarnya saya sudah diberhentikan kerja. Okay, recently, like sebulan lepas. Okay, tapi sebelum tu saya memang buat part-time job. Orang cakap part-time job lah, part-time business. Jadinya saya memang ada experience di online marketplace lah, okay, ataupun e-commerce marketplace. So bila TikTok Shop masuk Malaysia, saya rasa okay. Sebab masa saya start TikTok, saya punya view pun sendu sebenarnya. TikTok official produk saya lah. Okay, memang sendu. Jadinya saya macam rasa tak tahulah boleh ke tidak. Dengan umur yang macam ni, muka pun tak berapa cantik, okay, suara pun tak berapa sedap. Tapi since TikTok Shop diperkenalkan, saya macam okay. Bila saya study balik, okay, macam mana cara nak berkembang di TikTok, saya rasa by hook or by crook saya kena pergi dengan video content. Okay, jadinya saya belajar dan saya buat test. Test tu maksudnya saya nak tengok bila saya buat konten tu, konten macam mana yang audience suka. Okay, yang berkaitan dengan produk saya. Okay, rupa-rupanya diorang lebih suka tips and tricks lah. Okay, terima kasih Cik Akmam. Okay, sudi bagi saya rose. Okay, terima kasih banyak atas sokongan anda. Okay, jadi bercakap mengenai konten tadi. Okay, tips and tricks. Okay, salah satu yang bila saya perasan konten yang saya share mengenai tips and tricks tu antara yang orang suka lah. Maksudnya view tu lebih daripada 2,000 view. So sebelum ni saya pernah test macam buat kata-kata hikmah, orang tak layan sangat, setakat 200 views kan. So jadinya bila anda sebagai seller, okay, anda kena bermain dengan testing, okay, konten di TikTok. Kita nak pastikan orang stay ataupun orang yang follow kita, dia nak sesuatu daripada kita. Sebagai contoh macam tadi saya cakap, kalau anda penjual pen ni, okay,
Jangan fikir pen tu khasnya untuk menulis. Selain menulis, anda rasa apa lagi kegunaan pen? So kena fikir sesuatu yang bila follower scroll dan dia nampak, kadang-kadang ada setengah follower dia suka check dulu following. Perasan tak dekat TikTok ada nearby for you dengan following. Contoh macam saya, biasanya saya akan check dulu following lah. Okay, saya nak tengok saya punya account yang saya follow, apa dia orang buat hari ni. So gunakan kesempatan tu untuk kita update audience kita mengenai produk. Dan ingat lagi sekali, TikTok bukan mengenai hard selling. Okay, anda kena bagi sesuatu daripada video anda. Okay, biasanya tips and tricks. Okay, kalau anda jenis suka buat lawak, boleh buat storytelling yang lawak-lawak. Okay, hai, terima kasih siapa yang sudi join. Okay, terima kasih. Ini ialah berkenaan dengan TikTok Shop seller. Kalau anda ada masalah, okay, yang anda rasa macam tak faham lagi, okay, boleh tanya. Okay, baiklah. Tentang okay, tadi saya dah bagi tahu tips nak membuat konten yang berkaitan dengan produk anda. Ingat ya, pertama sekali kena bagi tahu, kena share dengan audience apa produk boleh bantu selesaikan masalah mereka. Biasanya kita akan share tips and tricks lah yang berkaitan dengan produk. Okay, dan yang kedua, kena pastikan anda kerap posting. Okay, saya tak cakap 1 hari 2 atau 3 kali. Kerap posting ni bermaksud anda kena faham TikTok punya algoritma. Okay, contoh, kalau anda hari ni, okay, ataupun pagi tadi anda post konten mengenai, contoh ni produk anda pen. Okay, biasanya TikTok dia akan hantar ke grup yang kecil dahulu. Katakan grup yang kecil tu memang betul kena dengan audience anda. Ya, maksudnya mungkin parents yang tengah cari set pen, okay, untuk anak-anak yang nak masuk sekolah nanti. Dia akan tengok lama-lama kan. So maksudnya TikTok detect, okay, video ni boleh pergi masuk FYP. Okay, so itu kalau nasib baik lah. Okay, kalau nasib baik boleh masuk FYP, dah bagus. Tapi katakanlah anda buat konten tapi buat view tak tinggi. Sebab kemungkinan besar masa TikTok hantar video tu ke grup audience yang mungkin bukan nak cari pen, mungkin single orang yang tengah broken, yang tak heran pasal pen. So dia akan scroll laju-laju. So tak kena. Jangan risau, jangan putus asa. Okay, tetapkan menghasilkan konten. Kalau boleh yang pendek dahululah. Kalau boleh jangan lebih 15 second. Okay. Dan yang tips yang ketiga, kenalah yang original. Okay, anda boleh tengok mana-mana video yang FYP. Okay, yang anda rasa mungkin anda boleh kena ataupun kaitkan dengan produk anda. Boleh orang cakap tiru tapi jangan copy. Tiru ni maksudnya tiru basi lah. Anda mungkin boleh buat stitch dengan video tu. Okey, anda mungkin boleh buat parody dengan video tu. Okey, something yang anda rasa selesa nak buat. Okey, dan anda rasa audience atau follower anda suka. Okey, itu anda kena bagilah. Baiklah, siapa yang lagi join, terima kasih banyak. Okey, ini mengenai TikTok Shop. Saya start dulu dengan cara nak hasilkan konten yang berkualiti lah. Tips yang nak menghasilkan supaya anda insyaAllah boleh masuk FYP. Okey, bila kita dah menghasilkan konten, okey, kita juga nak hasilkan konten yang boleh create kepada sales ataupun convert kepada sales. Okey, yang penting sekali anda seller kena letak beg kuning dalam video lah. Okey, bila nak pastikan beg kuning kena ada dalam video, kena beg anda punya produk kena ada dalam TikTok Shop. Okey,
Saya rasa seller-seller yang dah lama join tahu cara macam mana nak linkkan TikTok seller dengan TikTok. Okey, baru timbulnya TikTok Shop kalau anda betul-betul seller lah. Okey, kalau mana-mana newbie, okey, kebanyakan soalan yang saya terima, macam mana nak link beg kuning dekat dalam video. Kena yang pertama sekali anda kena ada produk. Produk tu kena available dalam anda punya TikTok Shop ataupun seller center. Okey. Untuk seller yang menjual barang, anda perlu link kepada official TikTok account. Official TikTok account ni contoh anda jual pen, okey, dan anda punya barang-barang lain, pen ke, marker ke, mungkin gunting ke, okey, anda jual. Tapi dalam waktu yang sama anda nak jual benda lain, okey, itu tak dibenarkan. Okey, dia boleh add tapi tak akan dipaparkan dalam TikTok Shop atau store page anda lah. Official TikTok account kita panggil dia storefront. Kalau affiliate kita panggil showcase. Tahu tak storefront tu apa? Storefront tu sekejap saya tunjukkan contoh. Sebentar ya. Saya tunjuk contoh. Okey. Nampak tak? Ini salah satu kedai saya. Okey, yang ini link dengan TikTok official TikTok account. Okey. Di mana kalau anda tekan button shop, hopefully nampak lah button shop ni. Okey. Okey, ini adalah kita panggil dia storefront. Okey. Okey, ini adalah senarai barang-barang yang dijual. Okey. Kalau untuk affiliate, yang buat affiliate, kita panggil TikTok Shop juga. Semuanya kandungan dalam TikTok Shop tu, okey, adalah kita panggil dia showcase. Okey, hai, terima kasih siapa yang sudi join. Okey, ini contoh TikTok Shop affiliate. Saya buat affiliate melalui TikTok ni. Okey, macam biasa anda boleh masuk ke TikTok Shop. Okey, tekan je, nampak enter. Sekejap Okey, bila anda masuk dekat TikTok Shop anda tu, dia ada product marketplace manage showcase. That's why ini adalah produk-produk affiliate anda. Dia panggil showcase. Okey, itu contoh atau itu bukan contoh apa. Sorry. Itu adalah definition official TikTok dan juga marketing TikTok. Okey, if official TikTok untuk ada kedai sendiri, okey, yang dekat TikTok Shop anda. Apabila anda upload produk ke seller center, okey, dia akan automatically synchronize ke TikTok Shop anda. So maksudnya anda ada, katakan anda baru upload 2 produk baru, automatically nanti 2 produk baru tu dalam masa few seconds dia akan update ke TikTok Shop. Untuk yang guna marketing account, okey, yang nak add produk sendiri ke marketing account, anda kena add sendirilah. Dia tak synchronize ataupun dia tak fully automatic untuk upload ke marketing account. Boleh faham tak? Okey. Senario dia macam ni. Okey. Anda ada seller account, itu TikTok seller app ataupun TikTok seller center. Anda dah ada produk, okey, dan bila anda upload produk baru, okey, produk baru tu akan terus update di dalam TikTok Shop anda. Tahu tak apa beza TikTok Shop, TikTok dan seller center? Okey, Akmal Syam,
Okey, kalau official TikTok kita boleh tak ada masalah. Okey. Okey. Untuk buat konten, okey, Puan Akmal, kalau boleh jangan hard sell walaupun kita punya official account. Hard sell tu boleh cakapkan, okey, belilah ni, beli 3 percuma 1. Itu sebenarnya contoh hard sell. Tapi kalau nak elak, sebab apa? TikTok tak menggalakkan video konten macam tu. Anda kena faham, TikTok dia suka more like sharing knowledge. TikTok punya idea, okay, video yang dalam TikTok ni dia lebih suka idea-idea yang konten yang sharing idea. Dia tak suka konten yang menjual sangat. Contoh macam Puan Akmal beli menjual sesuatu, katakan, oh saya nak buat diskaun lah, tak perlu bagi tahu melalui video. Apa yang boleh bagi tahu ialah, contoh pen ni, katakan beli 2 ni akan dapat free marker. Kita buat video ni kan, kita cakap okey, beli 2 pen dapat percuma marker. Video konten sebenarnya tak digalakkan, cuma live sahaja boleh. Okey ya. Kalau live, masa anda menjual macam sekarang ni, contoh anda tengah buat live. Okey, saya tengah buat live, saya nak jual pen. Saya boleh cakap beli 2 percuma marker. Boleh. Itu boleh hard selling. Tapi video konten tolong elakkan macam ni. Okey. Okey, alhamdulillah, terima kasih terima kasih atas soalan. Okey, harap itu boleh membantu. Cumanya again saya nak kaitkan, kalau katakanlah anda nak bagi offer, bagi tahu, tekan beg kuning, ada sesuatu yang menanti anda. Rasa-rasa dia orang nak tekan tak beg kuning? So anda share kebaikan. Okey. Oh, rasa-rasa cuti sekolah dah nak habis, nak beli pen banyak kan, anak selalu hilangkan pen. Ini contoh contoh senario. Okey, kan beli 2 banyak pula kan, jadinya nak carilah sesuatu yang lebih banyak penjimatan. Okey, orang nak tahu tak kat mana penjimatan? Tekan beg kuning. So directly, indirectly, orang akan tekan beg kuning untuk tahu apa penjimatan dia. Jadinya, okay, again, soalan Puan Akmal, dia tanya, okay, official TikTok boleh ke hard sell? Untuk hard sell, hanya kalau boleh buat masa live. Untuk video konten, tolong elakkan supaya kita tak nak membosankan orang. Okay. Okey, kembali kepada official TikTok account. Okey, kalau anda seller, anda dah upload, okey, dia akan automatically update anda punya TikTok shop. Anda tak perlu risau. Anda boleh buat video content, add produk dalam as a beg kuning, and dah siap. Okey. Akan tetapi kalau anda ada marketing account, okey, dan anda nak menjual melalui marketing account, anda kena add manually anda punya produk. Okey. Cumanya, okey, saya tahu ramai seller dia ada official TikTok account dan juga marketing. Contoh macam saya lah. Okey. Saya ada official TikTok account dan juga marketing account. Okey. Cumanya apabila anda add produk anda sendiri ke marketing account, contoh ada order masuk daripada marketing account, anda tak dapat commission okey. Itu yang orang pun selalu tanya. Puan, kalau saya jual atau saya promote daripada marketing account, okey, ada order masuk daripada marketing account, saya dapat commission tak? Tidak okey. Tak, kita tak dapat commission daripada marketing account. Okey, seeloknya, okey, kalau anda nak promote barang sendiri, kena promote melalui official account. Okey, kalau anda nak buat affiliate, go ahead, boleh guna marketing account, tak ada masalah. Okey, jadinya
Okey, itu perbezaan antara official account dengan TikTok account. Official account dengan marketing account. Dan official account cuma hanya ada satu saja yang anda link dengan seller account. Tapi marketing account anda boleh link sampai 4 marketing account. Bermaksud anda banyak boleh buat affiliate. Okey, tak ada masalah. Siapa yang masih setia dengan saya, alhamdulillah. Okey, saya amat menghargainya. Sebentar ya, sekejap. Okey, kalau ada soalan, okey, boleh tanya. Saya nak share lagi tips. Okey, macam mana kita nak buat sales lagi melalui TikTok Shop. Okey, macam saya cakap tadi, saya dah start TikTok Shop since April tahun ni. Okey, masa tu saya buat part time sebab saya masih full time bekerja sampailah bulan lepas. Bulan lepas saya diberhentikan sebab company tak boleh survive. Jadi saya fikir okeylah, tak apalah, saya cuba menjual di TikTok. Okey. Saya jual barang sendiri dan saya buat affiliate juga. Okay, alhamdulillah. Okey, bolehlah orang kata cover kita punya komitmen dan bolehlah untuk beli barang-barang anak, barang-barang sendiri, alhamdulillah. Alright. Jadinya sebagai seller, okey, salah satu selain konten, okey, sebenarnya konten anda ni pun anda boleh share ke social media yang lain. Okey, saya percaya yang memang ramai seller sebelum anda ke TikTok, sebelum anda sekarang aktif di TikTok, anda pun dah ada social media yang lain. Okey, jangan biarkan social media yang lain tu sunyi sepi. Okey, anda masih boleh buat konten yang sama, update juga dekat social media lain-lain. Tapinya anda boleh letak share link profile TikTok anda di social media yang lain, bawa mereka masuk ke TikTok Shop. Okay, cumanya yang saya tahu sekarang, ramai orang-orang muda memang memilih TikTok untuk mereka mencari sesuatu. Mereka dah jarang sangat guna search engine. Okay, mereka dah jarang sangat. Jadinya gunakan kelebihan anda yang ber-TikTok ni. Okay, dan jangan give up. Okey, jangan, kalau rasa anda punya konten tu setakat 200-300 view, itu normal. Okey, untuk permulaan. Sebab untuk anda jadi orang cakap content creator atau influencer yang berjaya, sebenarnya bukan dengan jalan mudah lah. Okey, sebab TikTok algoritma ni tiap-tiap hari dia berubah. So kita tak tahu hari ni dia nak buat macam mana, esok nak buat. So jadinya keep sharing. Okay, keep sharing your link profile to other social media. Okay. Okay, untuk selain tu TikTok seller, anda pun kena open affiliate kepada creator-creator di luar. Mereka ramai sebenarnya. Okay, kalau anda rasa anda tak kreatif, minta mereka yang buatkan konten untuk anda. Tapi bagi komisen lah, komisen yang menarik. Tapi kalau nak bagi komisen tu jangan sampai rugi. Bagi ikut kemampuan. Sebab saya pernah dapat cerita ada seorang seller yang dia tak pernah dapat sales. Orang cakap belum pecah telur. Okay, saya cakap dengan dia, okay, open commission ataupun open affiliate kepada creator. So apa yang dia bagi, okay, dia bagi komisen yang terlalu tinggi. Memang betul, okay, dia dapat sales. Tapi sales yang dia dapat tu tak dapat cover expenses business dia, menyebabkan dia rugi. So berpada-pada dalam menyerahkan commission affiliate. Okay, betul kita nak mereka buat sales untuk kita, tapi at the same time kita pun kena tahu macam mana nak buat untung. Okay, tahu kan nak set commission. Okay, anda boleh pergi dekat TikTok Shop affiliate marketing. Di situ ada 3 jenis plan untuk affiliate. Yang pertama short plan. Short plan ni anda set satu kali je
satu kali je commission untuk ke semua produk di dalam kedai anda. Sesuai untuk orang yang biasanya ataupun saya boleh cakap orang yang punya produk yang harga yang sama ataupun variation yang sama, tu shop plan. Contoh anda set 20% untuk ke semua produk, that's it. Okay, content creator akan tengok dan dia terus tambah anda punya produk. Okay, plan yang kedua, okay, kita panggil dia open plan. Open plan ni dia kita kena kita boleh set specific commission percentage, okay, untuk specific produk, okay, dan boleh set free sample. Ini open plan. Okay, kalau ikut pengalaman saya, ramai content creator dia pilih plan ini sebab some of them ada dapat free sample lah daripada saya. Dan plan yang ketiga adalah targeted plan. Okay, targeted plan hampir sama macam open plan, cumanya targeted plan ni dia khas kalau anda ada spesifik content creator yang anda nak dia sahaja promote barang anda, okay, anda boleh guna targeted plan. Tapi okay, targeted plan tak ada offer free sample. Itu bezanya. Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, shop plan ini universal ataupun general. Anda set satu je commission percentage untuk ke semua produk di dalam kedai. Yang kedua, kita panggil dia open plan. Okay, open plan ni boleh set commission percentage untuk spesifik produk, spesifik percentage. Okay, contoh anda ada 3 ni produk berbeza. Okay, mungkin yang ini anda nak bagi 10% commission, yang ini anda nak bagi 15% commission, dan yang ini anda nak bagi 20% commission. Anda boleh set ketiga-tiga dalam open plan yang sama, okay, dan juga boleh set free sample. Free sample untuk ketiga-tiga produk. Ni satu free sample, ini pun boleh dapat satu free sample, dan ini pun boleh dapat satu free sample. Okay, soalan daripada Puan Akmam, open plan mesti offer free sample ke puan? Okey, untuk open plan tak diwajibkan offer free sample. Itu adalah optional. Terpulang kepada anda kalau anda nak set free sample atau tidak. Okey, dan juga masa setting free sample, katakanlah okey, Puan Akmam anda nak set free sample 2 pieces. Okey, setiap variation atau setiap produk anda nak offer 2 pieces. Anda boleh set sampai bila free sample ni valid. Contoh, katakan anda set hari ni sampai ujung tahun ni je, sampai 31. Tak logik lah, sebulan lah katakan. Okey, lepas sebulan kalau tak ada orang ataupun tak ada creator yang request, maksudnya anda boleh simpan free sample tu. Okey, ataupun kalau anda rasa macam nak juga bagi free sample, anda tak perlu setkan due date, anda just letak sampai dia habis di request. Contoh kalau dua pieces tu dah habis di request, means okay, habis. Creator lain dah tak boleh request. So open plan tak wajib offer free sample, terpulang kepada seller untuk bagi. Okay, yang ketiga tadi saya cakap targeted plan. Targeted plan ni adalah plan yang hampir sama dengan open plan, di mana dia ada specific commission percentage, okey, peratusan commission untuk spesifik produk, okey, dan juga dia apa tadi cakap, cumanya kita tak boleh offer free sample, tapi kita boleh set dengan siapa kita nak bagi commission ni, ataupun kita nak bagi produk ni kepada creator yang kita dah target. That's why kita panggil dia targeted plan. Okay, alright, Puan Akmam tadi harap saya boleh menjawab. Kalau tak faham masih boleh tanya, tak ada masalah. Okay, bila bercakap pasal affiliate, okay, anda sebagai seller, okay, saya biasanya akan, okey, alhamdulillah, terima kasih puan. Okey, untuk affiliate biasanya sebagai seller saya minta sangat tolong
tolong check performance affiliate anda. Okey, sebab kalau ikut saya biasanya kalau mana-mana affiliate yang betul-betul perform, okey, kita set target lah. Mungkin dalam dia dapat jual, dia buat sales lebih daripada 200 dalam sebulan, katakanlah. Saya akan bagi ibuhan. Saya akan contact creator tu, saya akan cakap, okey, congratulations, tahniah atas pencapaian anda. Okey, kami bergembira, saya gembira sebab anda berjaya buat sales. Okey, bantu kami dan juga bantu diri anda. Okey, dan saya ada sesuatu nak bagi. Kita mungkin boleh naikkan commission atau kita pun boleh nak bagi sesuatu. Okay, biasanya saya bagi sesuatu lah. Okay, sebab mungkin bulan ni katakan content creator A yang berjaya buat sales, ikut target. Mungkin bulan depan yang B pula. So saya kalau nak adjust commission percentage banyak sangat, nanti saya pening. Okay, jadinya saya just DM ataupun saya WhatsApp je content creator tu, nanti saya bagi hadiah lah. Okay, Alhamdulillah, how to say, benda tu memang membantu mereka untuk buat konten yang lebih berkualiti lah. Bila konten lebih berkualiti, maksudnya sales boleh masuk. Okay, itu saya punya style, di mana saya memang menghargai content creator atau affiliate. Jadinya seller, okay, anda kena tahu macam mana nak check performance ataupun nak buat analisis mengenai affiliate anda ataupun creator anda. Dan lagi satu pun anda kena tahu daripada affiliate plan tu. Okay, anda katakanlah anda set 3 short plan, targeted plan dengan open plan. Antara 3 plan ni, okay, yang mana satu yang betul-betul boleh ataupun yang betul-betul buat sales untuk anda. Okey, kenapa? Sebab kadang-kadang okey, kita on 3 kan. Katakan short plan tak membantu. Sebab apa? Macam produk saya, range produk saya daripada RM1.50 sampai ke 400. So memang tak boleh lah saya nak buat short plan. Sebab apa? Kalau saya set 20% untuk ke semua produk, yang harga RM1.50 tu tak pula modal untuk saya, dan 400 tu mungkin tak bagi kebaikan untuk affiliate. Jadinya tak pernah ada orang buat affiliate melalui short plan. Jadinya saya boleh terminate plan tu. Kalau untuk targeted plan, ini pengalaman saya lah. Saya pernah buat targeted plan dan saya pernah invite creator-creator yang saya rasa dia punya niche ataupun dia punya content tu berkaitan dengan produk saya, tapi tak diterima. Sedih jugalah, tapi tak apalah, saya faham mungkin mereka sibuk dan mereka tak berminat dengan produk saya tak kisah. Okay, jadinya tak apa, dan saya decide untuk slash ataupun saya terminate je plan tu. So sekarang saya fokus dekat open plan. Bila saya fokus dekat open plan, so saya nampak lagi ramai creator yang nak cuba buat affiliate produk saya, which is mungkin mereka rasa ataupun mereka nampak benda tu lagi membantulah. Dan dari segi, saya boleh cakap dari segi management ataupun macam mana saya nak arrangekan barang ataupun saya nak tengok order mana daripada affiliate, lagi mudah sebenarnya. Okay, benda-benda analytics ni TikTok dah sediakan di TikTok Shop Affiliate. Kita sebagai seller, kita kena check dan kita kena buat study sikit lah supaya benda-benda ni, sebab saya anggap affiliate marketing salah satu saya punya marketing budget. Okay, setiap kali commission yang mereka dapat tu, saya akan kira sebagai marketing budget. So sebagai seller, anda kena check balik. Okay, anda kena check balik adakah commission dan sales yang mereka buat masuk tak dalam marketing budget untuk produk anda atau kedai anda. Okay, saya itulah macam saya pernah cakap kan, ada setengah seller ni dia nak dapatkan sales, tapi at the end tengok tak dapat untung. So tujuan kita menjual sebenarnya kita nak dapat untung. Jadinya kena tahu
cara macam mana nak buat analytics. Okay, nanti saya akan share dekat video macam mana nak check affiliate punya performance. Seller ni penting tau. Okay, seller ni penting sebab apa? Dia lah sebagai content creator, dia lah packing barang, dia lah overview marketing budget. Okay, siapa yang buat, siapa kat sini yang seller TikTok, saya salute anda. Okay, anda memang banyak buat kerja, tapi insyaAllah kalau berkat kesabaran, okay, konsistensi, istiqamah, insyaAllah anda boleh berjaya. Yang penting kena sentiasa belajar lah. Okay, macam saya pun, saya tak adalah cakap saya terus pandai. Okay, took me few months sebelum saya betul-betul tahu nak buat konten dan nak deliver konten kepada audience yang betul. Keyword saya ialah audience yang betul. Dan again, okay, saya just nak ulang lagi sekali. Okay, untuk mendapatkan konten yang berkualiti, okay, anda kena pastikan sesuatu yang memberi manfaat, kebaikan kepada audience. Macam saya cakap tadi lah, nak jual pen kan, apa kebaikannya? Kebaikannya tak comot ataupun pen basah ni mudah kering, macam tu. Dan yang kedua, anda kena pastikan kena buat sesuatu yang unik dan juga kena buat, sentiasa buat lah, kena konsisten. Kalau hari ni dapat 200 view, tak ada sales, janganlah rasa sendu kan, jangan rasa sedih. Sebab sendu-sendu tu saya dah pernah rasa dulu, memang pernah down. Tapi bila saya fikir balik, kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Okay, kita kena pilih cara macam mana kita nak buat. Sebab TikTok is about ourselves sebenarnya. Macam mana kita nak present diri kita dan produk kita kepada audience di TikTok. Okay, yang ketiga, original dan unik. Bila bercakap original, tentulah sesuatu yang berkaitan dengan diri anda. Okay, tunjukkan muka. Kalau rasa tak confident, okay, ini pun salah satu soalan yang selalu saya terima. Dia orang selalu cakap, saya tak tahulah kak, saya rasa muka saya banyak masalah, saya punya suara tak keluar kalau saya buat video. Okay, tak apa, tengok balik dekat TikTok tu. Okay, scroll balik. Okay, cuba cari video yang tengah trending. Okay, biasanya saya akan ajar student saya, okay, melalui lagu-lagu yang viral tu, anda pergi dekat lagu viral tu dan anda scroll, cari, cuba tengok ada tak video yang tak tunjuk muka tapi viral. Kalau ada, cuba tengok macam mana dibuat. Okay. Dan saya faham nak menunjukkan muka di social media bukan suatu perkara yang mudah. Okay, macam saya sendiri. Okay, saya pun saya jenis introvert. Saya memang sebenarnya kalau nak ikutkan, kawan saya cakap saya socially exhausted. Orang cakap tak suka nak bersosial lah. Memang betul. Tapi bila saya fikir kalau saya nak berjaya, okay, saya kena step out from my comfort zone. Comfort zone ni maksudnya kurang nak menunjukkan muka, kurang nak bercakap. Okay, lepas tu saya buat je. Saya try satu kali. Okay, satu kali tak boleh, tak apa. Then saya try kali kedua. Alhamdulillah, view saya 1000. Seronoknya. So daripada situ saya keep improvising. Improvising tu bermaksud kita baik pulih pula. Kita selalu meningkatkan lah. Kita kata tambah baik. Tambah baik. Okay. So again, that's about content. Kena unik dan be original. Okay, bercakap pasal TikTok Shop tadi, saya dah pernah bercakap pasal official TikTok account dan juga marketing TikTok account. Official hanya untuk satu TikTok account. Okay. Dan apa-apa produk yang anda upload dekat seller center, dia akan automatically update ke TikTok Shop anda. So jangan risau, anda boleh terus buat video content dan terus add produk. So dia akan jadi beg kuning dalam anda punya
video. Marketing account anda boleh ada 4 marketing account anda, 1 seller center baiknya. Dan katakanlah anda nak jual produk sendiri, produk dari kedai anda melalui marketing center, marketing account, anda kena add produk manually masuk ke TikTok shop anda, dan anda takkan dapat commission melalui order yang masuk ke marketing account. Okay. So seeloknya kalau nak dapat commission, anda hanya buat affiliate sajalah. Okay. Supaya anda promote tu boleh dapat commission. Okay. Okay. Bercakap pasal affiliate. Okay. Sebagai seller, salah satu tips ataupun cara untuk anda mendapatkan sales adalah dengan membuat ataupun buka kedai anda kepada creator untuk mereka buat affiliate. Okay, contoh mudah affiliate ni macam dropship lah. Okay, diorang promote, dapat order, anda kena pack. Okay, dan mereka akan dapat commission daripada promotion lah. Okay, untuk TikTok shop affiliate, cara nak setting commission, anda kena masuk dekat TikTok shop affiliate marketing. Okay, TikTok shop affiliate marketing. Okay, anda boleh set 3 jenis plan. Yang pertama kita panggil shop plan. Shop plan ni anda ada satu saja percentage commission yang anda nak set untuk kesemua produk di dalam kedai anda. Okay, shop plan ni sesuai untuk katakan produk anda tu hanya ada satu jenis, ataupun yang mungkin banyak jenis tapi harga yang sama. Okay, maksudnya anda senang nak set. Okay, yang kedua ada open plan. Open plan ni sesuai untuk anda yang ada banyak jenis produk yang ada pelbagai harga. Okay, anda boleh set different commission percentage. Okay, untuk setiap produk, untuk dan juga boleh offer free sample. Sorry, tiba-tiba saya blank pula. Okay. Okay, dan yang ketiga, kena anda boleh setkan targeted plan. Okay, nama pun targeted plan. Dia ni lebih kurang macam open plan, cuma bezanya anda boleh set plan ni untuk spesifik creator, tapi nya tak boleh offer free sample. Okay. Okay, itu adalah TikTok shop affiliate marketing. Itu antara key ataupun action yang paling mudah untuk anda buat sales. Okay. Okay, lagi satu antara soalan yang biasanya saya terima adalah, apa beza TikTok, TikTok shop, TikTok seller? Okay, itu biasa orang akan tanya. Okay, TikTok, pertama sekali as a seller, okay, anda kena tahu perbezaan ni. Okay, TikTok adalah yang sekarang anda tengah buat ni. Ini adalah TikTok app. TikTok ni bermaksud app yang anda guna untuk anda upload konten atau nak buat live. Anda mesti ada TikTok app. Itu TikTok app. Okay. Yang kedua, TikTok seller app. Okay. TikTok seller app ni untuk seller yang nak register, nak menjual di TikTok. Okay. Supaya anda boleh upload produk anda di TikTok shop nanti. Okay, faham TikTok seller app, TikTok seller center. Okay, TikTok seller app ni dalam app lah, dalam handphone anda. TikTok seller center melalui browser atau melalui website. Fungsinya sama, tapi saya lebih suka gunakan TikTok seller app melalui website sebab dia ada feature yang lebih better daripada seller app. Kalau setakat nak check, orang kata check daripada customer, saya guna seller app sajalah. Tapi kalau saya nak upload produk ataupun mungkin nak set affiliate marketing, saya akan guna website atau browser. Okay, tu TikTok seller account. Kita ada dua cara nak masuk
TikTok Seller App ataupun TikTok Seller Center di website. Itu tempat kita sebagai seller untuk upload produk, untuk kita masukkan ke dalam TikTok Shop. TikTok Shop. TikTok Shop adalah tempat di mana buyer masuk dekat profile dan dia nak tengok barang apa yang kita jual. Itu ialah TikTok Shop. Okey, saya ulang lagi sekali. TikTok Shop ialah di mana tempat buyer masuk dekat TikTok untuk mencari barang apa yang anda jual. Itu TikTok Shop. Okey, clear? 3 benda ni yang mesti ada. Tu tak termasuk lagi official dengan marketing account. Tadi saya dah cerita. Okey. Sebelum TikTok Shop anda dah ada barang, okey, anda sebagai seller kena link sebagai official account supaya TikTok Shop anda ada barang yang nak ditunjukkan kepada buyer. Okey? Okey? Alright. Jadinya, okey, saya nak ulang lagi sekali. TikTok app yang anda tengah buat sekarang ni, anda tengah tengok live, anda tengah tengok video content, okey? Tak ada masalah, kan? Itu straightforward TikTok. Okey. Tapi macam mana nak berniaga di TikTok? Anda kena ada TikTok Seller App atau TikTok Seller Center dan juga TikTok Shop. Okey, macam mana nak dapatkan barang masuk dekat TikTok Shop? Anda kena ada TikTok Seller. Okay, saya ulang lagi sekali. TikTok adalah tempat di mana anda tengah tengok live saya sekarang ni dan juga tengah tengok semua video-video yang tengah viral. Itu TikTok. Dan macam mana nak berniaga di TikTok, anda kena ada TikTok Shop. Dan macam mana anda nak pastikan barang atau produk yang dijual ada dalam TikTok Shop, anda kena ada TikTok Seller App atau TikTok Seller Center. Okay? Alright. Untuk newbie, okay, anda kena pastikan anda punya account, okay, kena dah di-link dengan TikTok anda. Kalau official tadi saya dah cerita, dan juga marketing. Okay, kalau anda berminat nak buat affiliate, anda boleh create satu account TikTok untuk buat affiliate as a marketing account. Okay. Okay, kalau rasa-rasanya lah, okay, dengan tips yang saya bagi tadi, okay, anda rasa anda bersemangat tak nak menjual di TikTok Shop? Okay lah, secara umum lah saya boleh cakap, saya punya sales sebulan, okay, start bulan 4 tak ada sales dalam sebulan tu. Saya tak tahu sebab saya masih tak tahu audience nak content yang macam mana untuk produk saya. Saya pernah guna tool promote, okay, tapi view okay tapi tak membantu pun. So saya macam tak apalah, okay. Saya down dalam masa 2 minggu juga. Saya tak fokus dekat TikTok Shop, saya fokus dekat tempat lain, which is tempat lain tu pun lagi banyak sales, okay. Dekat e-commerce platform yang lain lah, tahulah yang warna biru tu kan, okay. Yang tu memang alhamdulillah memang saya perform, okay. Lepas tu masuk bulan 5, masa tu saya rasa saya tak berjadi ni. Saya kata saya nak saya rasa macam dah set up tak buat, macam penat kan. So tu yang saya try juga, tiba-tiba tu masuk satu. Tahu tak betapa happynya saya masuk satu sales masa tu. Rasa macam, oh, okay, boleh buat lagi. Lepas tu seminggu tak sales, tak apa. Saya buat lagi content. Kemudian saya dah set, masa tu saya dah start untuk set open plan. So saya dah bagi Waalaikumsalam Ustazah, terima kasih sudah join, okay. Cuma nak sharing lah saya punya experience sebagai TikTok seller, okay. So lepas seminggu saya dapat satu order tu, saya macam okay, nak buat apa. Saya rasa macam okay, tak apa, saya buat lagi lah, okay. Saya create ataupun saya open affiliate untuk orang lain.
ada 2 orang yang dapat free sample daripada saya hari tu. Tapi sampai hari ni saya tengok masih tak ada lagi order daripada mereka. Tapi tak apalah, saya anggap itu hadiah je lah. Mungkin dalam the next few months diorang akan buat sales lah. Okay, tapi masa tu saya agak terkilan lah, sebab saya rasa macam sepatutnya dapat free sample kan. Tapi mungkin pada mereka ya betul Ustazah. Okay. Lepas tu saya rasa okey, tak boleh jadi. Okey, masa tu saya tiap-tiap hari saya buat konten yang berbeza-beza. Pertama, konten saya mengenai kata-kata motivasi. Tak kena. Okey. Lepas tu jenis konten yang kedua ialah tentang diri saya sendiri. Tak kena juga. Orang tak nak tengok. Okey. Konten yang ketiga mengenai unboxing. Okey lah, nampak macam ada peningkatan. Tapi masih bukan audience yang mencari konten macam tu. So yang keempat, saya buat tips and tricks. Barulah nampak ada 1000 view. Barulah nampak tu rasa macam okey, dah ada sinar. Okey, masih dah ada sinar di hujung. So saya kata okey lah, saya buat konten macam ni. Okey, alhamdulillah, start hari tu tiap-tiap hari ada sales masuk. Dan bila saya tengok affiliate, ada 2 orang tu yang saya nampak dia boleh buat sales lah. Okey, tapi selebihnya daripada saya sendirilah. Konten yang diorang tengok konten saya yang FYP. Lepas tu diorang scroll masuk dekat TikTok shop saya, dan ending up adalah membeli 1-2 produk. Okey, alhamdulillah. Walaupun video viral saya tu tak ada beg kuning, tapi bila diorang masuk profile, dia nampak saya ada shop, saya TikTok shop, diorang masuk dan ending up ada yang membeli. Alhamdulillah. Okey, jadinya saya punya journey sebagai TikTok seller ni memang orang cakap agak mencabar. Cumanya, dan saya rasa cabaran tu tiap-tiap hari ada. Buat masa sekarang ni saya tengah fikir cara macam mana saya nak tingkatkan lagi sales saya. Okey, supaya saya lebih, orang cakap, lebih banyak yang saya boleh sumbangkan kepada buyer. Okey. Dan juga saya tahu ada seller-seller yang setengah struggle. Okey, kalau anda struggle macam saya dulu mula-mula dan anda perlukan coaching, okey, jangan risau, saya ada slot untuk coaching. Okey, bermula tahun depan. Tahun depan tak berapa lama lagi. Okey. Kalau anda berminat, okey, anda boleh contact saya. Okey. Kita akan bagi special edition untuk siapa-siapa yang join live hari ni. Okey, anda boleh screenshot ataupun record je. Okey, bagi tahu yang saya nak bagi special edition untuk coaching untuk seller-seller baru yang tengah struggle nak buat sales di TikTok shop. Okey, sebab saya tahu, okey, TikTok ni orang cakap tengah boom. So kita sebagai seller, kita kena ambil kesempatan untuk sama-sama masuk, dan kita nak pastikan kita punya produk pun sama-sama terjual. Okey, jadinya kalau tak ada siapa yang ada persoalan, okey, Cik, ya. Ya, hari tu ada tanya saya. Ada. InsyaAllah ada. Okey. Tahun depan. Tahun depan tak lama lagi. Jangan fikir tahun depan tu macam ni kan. Tahun depan, which is insyaAllah bulan depan. Bukan. Saya nak buat kelas offline. Okey, face to face. InsyaAllah Februari. Lepas Chinese New Year. Okey. Kalau Cik Ya dan mana-mana seller berminat, okey, tunggukan pengumuman. Sebab saya tengah confirmkan tempat. Saya akan start di Klang Valley dulu, okey, Kuala Lumpur dan Selangor. Dan sekiranya saya ada permintaan ke negeri-negeri lain, saya akan pergi juga, okey, berdasarkan permintaan lah. Okey,
Cik Ya nanti saya tahu Cik Ya follow saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay. No problem, tak ada masalah. Saya boleh buat kelas. Okay. Kita pun ada memang saya punya Pening. InsyaAllah Puan Akmam. Kalau Puan Akmam boleh cari geng 10 orang, saya boleh naik Pening. Boleh, no hal. Okey, insyaAllah. Kalau nak saya, okey, untuk mana-mana tempat yang perlukan kelas offline atau face to face, okey, minimum 10 orang untuk satu kelas. Kalau anda boleh contact, wah, Cik Ya Kelantan. Okey. Kalau Cik Ya boleh dapat 10 orang, okey, saya boleh datang Kelantan, insyaAllah. Boleh So, cuba kumpulkan seller-seller yang kalau saya tahu dekat Facebook, okey. Saya tahu dekat grup-grup dekat social media tu, okey. Kalau anda aktif, mungkin anda boleh cuba cari form satu grup ikut negeri dan saya akan buat kelas face to face untuk anda. Okey? InsyaAllah. Kalau saya punya contact detail semua boleh dapat dekat saya punya profile. Okey. Boleh tengok kat situ. Boleh, kalau rasa dah okey, dah cukup, insyaAllah kita boleh arrange kan, tengok macam mana. Okey, kalau tak ada apa lagi, okey, saya nak stop dulu. Kalau ada apa-apa, insyaAllah minggu depan kita buat live lagi. Mungkin saya nak buat try weekend supaya lagi ramai orang boleh dengar perkongsian. Okay, mungkin waktu bekerja ramai yang bekerja. Okay, jadinya terima kasih Puan Akmam, terima kasih ya siapa-siapa yang tengah join sekarang ni. Okay, sekejap. Okay, support anda sangat-sangat saya hargai. Okay. Okay, Puan Akmam, saya dah follow anda. Okay. Ya pun saya dah follow. Okay. Mungkin next live, okay, saya nak buat audit dekat anda punya shop. Bukan audit lah, saya nak view sikit. Mungkin ada certain benda yang anda boleh perbaiki. Okay. Siapa yang berminat untuk minta saya tengok dan nak bagi tips dan trik secara percuma, boleh komen, okey, dan bagi tahu. So next live saya akan sit down dan bagi tahu okey apa penambahbaikan yang anda boleh buat supaya anda boleh buat sales. Okey. Kalau tak ada apa, okey, saya end dulu live ini. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak daripada saya, Izzah Yasan. Okey. Terima kasih sudi dengar saya punya coloteh petang ni. Okey. Di KL hampir hujan. Sekejap lagi nak kena angkat baju. Okey. Nak packing barang, saya belum habis packing lagi. Okey. Harap semua seller pun sama. Okey, sama-sama kita belajar, sama-sama kita perbaiki diri. InsyaAllah muhasabah dan istiqamah sentiasa. Okey, insyaAllah anda akan berjaya. InsyaAllah minggu depan saya akan umumkan bila next live. Tapi saya rasa saya akan buat waktu weekend. Sama ada Sabtu atau Ahad. Baik. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.